padamu. $18,000 rakyat meriahkan rumah terbuka Aidilfitri Sultan Johor. Isu bekalan air di Sabah ditangani secara holistik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah 23 April 2023 bersama saya Miza Usni Muhammad. Dan lintas langsung petang ini kita akan bersama Sarawak, Sabah dan juga Kedah. Kira-kira 18,000 rakyat hadir memeriahkan rumah terbuka Aidilfitri Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zahir Sofia Sultan Idris Shah di Istana Besar Johor. Pengunjung yang menunggu seawal 7 pagi di pagar istana teruja selepas 3 tahun tidak diadakan. Sultan Ibrahim tiba di istana pukul 10 pagi dan meluangkan masa lebih sejam bertemu rakyat. Kali terakhir rumah terbuka ini dianjurkan ialah pada 2019 di Istana Pasir Pelangi. Pada saya ni memang kalau setiap kali Sultan adakan pembukaan untuk hari raya ni, saya memang tak akan pernah miss. Saya mesti datang. Sebab suasana memang meriah. Tengok sendiri macam mana macam-macam kaum datang sini kan. Tak pernah rasa. This is the first time you all come as a family, everybody. Johor, saya Johorian. So really I enjoy the food, the environment all very nice. Saya sangat gembira sebab saya dari Kuala Lumpur. Pertama kali saya datang dan nampak ramai orang, ramai makanan dan tempat sangat cantik. So saya rasa sangat bertuah. Tidak ketinggalan warga negara asing, antaranya dari Syria dan Finland. I would like to deliver a very special thanks to the Sultan of Johor and his honored wife that they are accepting us here. And I'm very pleased to see all these crowds and all this spirit of community. Yes, this is my first time in Johor. I think it's really nice, especially a lot of good food and good spirit, nice to come together with my friends and meet new people as well. Sultan Ibrahim diiringi Menteri Besar Dato' Un Hafiz Ghazi, Ketua Polis Johor Dato' Kamarul Zaman Mamat dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Selepas bersembunyi kira-kira 6 jam di kebun kelapa sawit, 57 mat rempit akhirnya menyerah diri kepada pihak polis. Dalam kejadian pada pukul 3 pagi semalam di Kulai Johor, mereka cuba melarikan diri melalui jalan tikus bagi mengelakkan sekatan jalan polis. Menurut Ketua Polis Kulai, Superintendent Tok Beng Yew, kesemua mereka berusia 17 hingga 42 tahun menyerah diri pada pukul 9 pagi kerana tidak tahan dengan keadaan panas selain mahu menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Sementara itu, 140 saman dikeluarkan polis menerusi op selamat antara 11 malam 21 April hingga 5 pagi semalam di daerah berkenaan. Antara kesalahan tiada lesen memandu, tiada pelindungan insurans, ubah suai exhaust dan tidak memakai topi keledar. 39 motosikal turut disita mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 9,000 kes baharu COVID-19 direkodkan sepanjang 2 minggu pertama bulan ini. Selangor mencatatkan angka tertinggi dengan 3,206 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 2,234 kes dan Melaka 1,099 kes. Persoalannya, adakah anda selamat semasa musim balik kampung sebegini? Jadi kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan Farhana Azwan Ismail. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Dr. Arina Wan Dezi menegaskan ancaman COVID-19 masih berlegar. Justru orang ramai diingatkan tidak ambil mudah dan jadi ejen penyebar penyakit terutama ketika pulang beraya. Untuk musim perayaan memang saya rasa tahun ni ramai yang akan rayakan lah. Sebab dah 4 tahun kita berhadapan dengan musuh yang kita tak nampak ni. Tetapi yang pentingnya kita nak memastikan semasa musim perayaan ini
cuba jaga kesihatan kendiri. Mengamalkan TRIS. Jika tidak sihat, mohon jalani ujian COVID-19. Golongan berisiko pula dinasihat melengkapkan suntikan vaksin seperti disyorkan. Keberkesanan vaksin tersebut dia akan berkurangan lebih kurang 6 bulan selepas dos terakhir diambil. Oleh itu, bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang mengalami risiko yang tinggi, saya ingin menasihatkan agar mereka segera untuk mendapatkan dos booster untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Menerusi pendekatan berhati-hati, lonjakan kes ketika sambutan Syawal dapat dielak. Ada especially adalah family saya, nenek saya pun semua kan, dia jadi warga emas, tapi macam kita orang pun tak banyak berjalan sebab banyak duduk rumah. Tapi kalau ada orang datang mengunjung apa, macam biasalah sanitizer ada kat rumah, cuci tangan dulu, ambil langkah berjaga-jaga kan. Jadi macam benda tu dah dipraktikkan. Jadi macam tak ada masalah kot, insya-Allah. Perlu jaga diri kita sendiri kan, sebab untuk mengelakkan tu kena pakai mask lah, lepas tu jaga kebersihan ke apa, melindungilah diri sendiri sebelum nak beraya sakan tu. Okay, dalam kita menyambut hari raya ni, saya rasa kita norma-norma yang baru yang kita dah dibiasakan selama beberapa tahun ni, kita harus teruskan jugalah. Contohnya macam kalau kita sebagai tuan rumah, orang nak datang beraya kat rumah kita sediakan hand sanitizer. Lepas tu kalau kita sendiri kalau nak pergi beraya rumah orang, kalau kita rasa kita macam kurang sihat ke apa ke, kita mungkin boleh pakai mask kan, untuk mengelakkan benda-benda yang kita tak nak daripada berlaku kan. Lindung diri, lindung semua. Farhana Azwani Ismail, RTM. Bertugas pada Hari Raya Aidilfitri bukan suatu perkara asing bagi anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia demi memastikan keselamatan perairan negara daripada sebarang ancaman musuh. Mereka kadang-kala terpaksa belayar untuk tempoh seminggu di lautan. Laporannya bersama Nur Rashikin Harun. Dan bertanggungjawab dalam tugasan, mereka sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kes kecemasan di laut demi menjaga kepentingan dan kedaulatan negara. Demi tanggungjawab yang digalas, rasa rindu pada keluarga terpaksa ditahan. Pagi raya selalunya kami akan keluar buat rondaan biasa di perairan sekitar Melaka dan Negeri Sembilan. So untuk selalunya sebelum pagi raya tu, selepas saja waktu solat hari raya, kita orang dah mula buat beroperasi sampai ke besok paginya. So dalam tu kita di laut sepanjang ada dalam masa 24 jam berada di laut. So untuk operasi untuk mengekang segala kemasukan, kalau misal kata ada barang seludup ataupun parti. Meskipun perlu bertugas, ia tidak menghalang mereka untuk meraihkan hari kemenangan itu. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Biasa pagi raya tu, biasa hari tu kita orang dah bawa masing-masing macam potluck lah, makanan masing-masing kan daripada rumah. Jadi kami makan beramai-ramai lah di kabut untuk macam sambut raya lah makan. Suasana tu meriah lah bagi kami lah. Kami kat laut ni sebab masing-masing dah dengan makanannya. Lepas tu kita buat takbir raya lagi. Jadi lepas habis tu masing-masing call family lah, macam tu lah. Untuk yang pertama kalinya tu rasanya agak terasa sedih jugalah kan. Tapi bila mengenang pun kawan-kawan sama-sama beraya di laut, benda tu lama-lama dah jadi kebiasaan lah.
Demi menjaga keselamatan perairan negara, anggota Maritim Malaysia tetap terus bertugas tanpa mengira masa. Suasana hening di pagi Aidilfitri tidak membataskan mereka untuk terus bertugas, malah tetap meraikannya dengan penuh rasa kesyukuran. Nur Rashikin Harun, RTM. Baik, tidak lengkap sambutan Aidilfitri tanpa kuih raya. Biarpun generasi bertukar generasi, kuih tradisional seperti semprit, bahulu, kuih bangkit kekal jadi santapan istimewa pada pagi Syawal dan tidak kurang juga inovasi kuih raya moden. Kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh Muhammad Sharifuddin Arsyad. Bagi masyarakat negara ini, kuih raya boleh dianggap sebagai pelengkap menyambut Syawal. Selain juadah tradisi lain, kuih raya dijadikan kudap-kudapan. Memang tak lengkap lah rasanya kalau tak ada kuih raya. Macam tak ada suasana raya. Kurang seronok dia. Jadi kalau kuih raya tu nampak perbezaan. Ada kuih raya adalah perbezaan antara membezakan raya dengan hari biasa. Sambutan dia lah. Oi, tak seronok lah raya tahun ni. Macam mana pun kena ada kuih juga. Paling kuat pun kopok-kopok pun jadilah. Baru rasa suasana raya tu. Biarpun berbeza generasi, kuih raya tradisional kekal jadi pilihan dek kerana nilai sentimentalnya. Tradisional lah. Tradisional ni mengingatkan kita, dia keluarkan vibe, keluarkan rasa hari raya tu, rasa kat kampung. Walaupun kalau kita tak raya kat kampung, raya kat bandar pun, tapi kuih raya tradisional tu dia bangkitkan kita punya selera satu, bangkitkan semangat raya kita satu. Memang cari kuih raya tradisional lah selalunya. Tidak kurang juga mereka yang minat kuih raya moden. Tahun lepas kuih saya banyak tradisional, tapi atas permintaan customer, so tahun ni kita banyakkan kuih moden. Kalau abang boleh tengok elemen London saya dengan tahun ni saya banyak kuih yang base coklat. Di tangan saya ini adalah kuih kacang yang merupakan kuih tradisional yang mendapat sambutan hangat ketika hari raya. Dan di belakang saya ada pelbagai kuih moden dengan pelbagai bentuk dan warna. Kedua-duanya tidak lengkap kalau tidak disajikan ketika hari raya. Sharifuddin Arsyad, Berita RTM. Fokus dari negeri di bawah Bayu mengenai langkah mengatasi isu bekalan air secara keseluruhan. Perancangannya bersama Radin Robin di studio Kota Kinabalu. Silakan Radin. Ya Miza, 4 komponen utama perlu dilaksanakan secara berpakej dan serentak dalam menangani isu bekalan air secara holistik di negeri ini. Antaranya adalah mewujudkan sumber air baharu secara empangan, pembinaan loji rawatan berkapasiti tinggi, pemulihan sistem perpaipan serta tingkat penguatkuasaan. InsyaAllah saya difahamkan bahawa dalam tahun ini juga kerajaan negeri akan memuktamadkan dan akan menerangkan hala 7 usaha untuk memulakan sudah sebagaimana saya sebutkan naik taraf loji rawatan air tersebut, tetapi apa yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri akan membentangkan hala 7 yang komprehensif yang meliputikan 4 komponen yang saya sebut tadi. Datuk Armizan menyatakan perkara ini semasa ditemui dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dipapar. Menurutnya, sudah tiba masa kerajaan negeri untuk membuat keputusan berani dan segera berhubung langkah mewujudkan empangan air baharu. Meskipun bukan popular, namun demi mengelakkan Sabah berhadapan krisis air kelab. Apa yang penting, lokasi yang akan diputuskan perlu berdasarkan syur dan kajian pakar.
Penduduk di kawasan terlibat juga perlu diberikan jaminan berupa penggantian dan pampasan selain keutamaan peluang pekerjaan kerana mereka adalah sebahagian dalam proses pembangunan tersebut. Jelas Datuk Armizan lagi, kerjasama semua pihak dalam memberikan maklumat yang betul adalah keutamaan selain tidak menjadikan modal isu politik sempit yang berupaya menyusahkan semua pihak. Hari kedua sambutan Aidilfitri terus dimeriahkan dengan acara rumah terbuka. Di Ibu Negeri, lebih 1,000 tetamu khas hadir dalam rumah terbuka Aidilfitri. Anjuran yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Maliruddin dan isteri Tuan Puan Dr. Nolidah Tan Sri R.M. Jasni bertempat di Istana Seri Kinabalu. Dan saya lihat kehadiranmu melibatkan bukan saja pemimpin-pemimpin negeri daripada pelbagai kumpulan, tapi juga daripada orang-orang perserangan dan yang berbilang kaum lah. Jadi ini yang kita amat begitu bersyukur di Sabah kerana soal perhubungan kaum dan juga perpaduan kaum bukan sesuatu yang sukar untuk dibentuk ya. Dari dahulu salah satu daripada unik bagi Sabah ialah kerana toleransi suku kaum dan agama yang berlainan hidup rukun dan damai sejak kurun temurun lah. Amat menyanjung tinggi rukun madani yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan memang bertepatan sekali lah semasa kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Rukun berkaitan sebenarnya telah kita bawa bersama-sama di dalam meraihkan sambutan Aidilfitri pada tahun ini. Oleh kerana salah satu rukun madani ini adalah kesejahteraan dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi di sinilah negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, berbilang agama dapat bersama-sama meraihkan. Majlis diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Julia Salak serta pembesar-pembesar negeri. Program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ihsan Madani, kepulangan yang dinanti yang julung kali diadakan serentak seluruh negara pada 19 April lalu memberi 1,000 makna, apatah lagi dengan ketibaan Syawal. Menjengah ke kompleks penjara Kota Kinabalu, pelbagai perasaan dan emosi terpancar dari wajah orang bebas berlesen OBB terpilih kali ini. Perinciannya kita bersama dengan Zaris Sophia Daud. Tidak dapat digambarkan perasaan hiba penghuni di sebalik tirai besi menyambut Hari Raya tanpa insan tersayang. Sebaliknya, hanya ditemani rakan penghuni dan pegawai penjara. Meskipun demikian, PBSL sempena Aidilfitri 2023 memberi sinar harapan kepada golongan berkenaan pulang beraya bersama keluarga. Inisiatif Jabatan Penjara ini bagi memperkasa program pemulihan dalam komuniti yang mencatat keberkesanan tinggi dalam menurunkan kadar residivis atau jenayah berulang berbanding menjalani hukuman sepenuhnya dalam penjara. Ia juga mengurangkan kesesakan dalam penjara dan kos pengurusan banduan. Pelbagai pendekatan telah dijalankan oleh Jabatan Penjara Malaysia, iaitu sebuah institusi yang bertanggungjawab secara khusus dalam bidang pemulihan, di mana kita melatih semua kita punya penghuni supaya mereka mempunyai daya saing, supaya mereka dapat kembali ke pangkuan masyarakat dan dapat menjalankan dapat bersamalah dengan masyarakat, sama ada sebagai seorang suami, isteri, ibu dan juga anak lah. OBB terpilih harus menepati kriteria antaranya menjalani hukuman singkat di bawah setahun, tidak melibatkan kesalahan jenayah berat selain berkelakuan baik. Sabah merupakan negeri kedua tertinggi melaksana PBSL bagi mengurangkan kepadatan penjara pusat Kota Kinabalu yang hampir 100%, iaitu 2,576 penghuni setakat 19 April berbanding kapasiti selesa 1,329 banduan. Bagi 3 bulan pertama tahun ini, statistik PBSL Penjara Sabah dan Labuan mencatat jumlah keseluruhan 415 OBB. Kita dapat mengatasi kepadatan
yang berlaku di dalam penjara lah, khususnya di penjara Kota Kinabalu ni. Seperti sedia maklum, kita lebih kurang ada 16 mahkamah untuk kita cover di seluruh Kota Kinabalu ni. Jadi untuk menempatkan banduan tu agak mustahil lah kita dapat laksanakan pemulihan tu dengan berkesan kalau kita kepadatan tu kita tidak atasi. Bagi OBB, perasaan menyesal dan serik dengan kekhilafan lama menguatkan azam untuk berubah agar tidak kembali ke penjara. Saya pun gembira juga lah, gembira sambut hari raya ini dan keluarga, dan terima kasihlah sama pegawai penjara. Saya pun macam terikut sama kawan juga lah. Saya pun tidak lagi bergaul sama kawan-kawan lah. Saya mau kerja lah macam ni. Saya amat gembira dan berterima kasih dengan penjara Kota Kinabalu bagi saya peluang untuk beraya sama-sama keluarga. Saya tidak sangka sebab saya boleh beraya dengan keluarga. Belajar berpuasa, solat berjemaah ramai-ramai, mengaji. Sebelum ini kamu pernah buat begitu juga? Sebelum ini tidak pernah. Masa saya di sini baru saya belajar tahu itu semua. Saya akan janji saya akan berubah, saya tidak akan terbabit lagi dengan dada. Nah, kalau mau dekat raya gini, saya minta maaf kepada ibu saya, kakak saya, semualah di keluarga saya. Kami belajar semua, farduain, sembayang, kawat, lagu PPI, jam 2 kunut, dudukan akhir, mau sembayang, mau lepas dari, mudah-mudahan insyaAllah saya lepas dari PBSL saya ini jam puas sudah, saya pergi ke LA kerja gitu, jauh dari tempat sewa. Harapan supaya dia berubah, supaya dia sayang keluarga dia, anak-anak begitu juga lah. Mau harapan bapak dia supaya jangan ikut yang tak tentu tu kan, sama anak lah, sama cucu-cucu lah kan, bila lagi mau berubah kan. Ya, sudah berulang mau berubah sudah, supaya kami bahagia, anak beranak, suami istri, itu je lah. Mudah-mudahan anak saya ini berubah, tidak lagi buat yang dia punya perbuatan, insya Allah mudah-mudahan kan. Aidilfitri diraih kepulangan yang dinanti. Pastinya peluang dan ruang yang diberikan kepada mereka untuk menyambut hari raya bersama dengan ahli keluarga disambut dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Zahir Sofia Daud, RTM. Di Papar, tradisi memasang pelita atau bercucul terus diamalkan setiap tahun menjelang Hari Raya Aidilfitri sebagai budaya menambah keceriaan suasana perayaan tersebut. Malah melalui kreativiti, budaya tersebut jelas memiliki kelainan tersendiri berbanding lampu hiasan elektrik yang semakin popular masa kini. Pengerusi penganjur bersama Awang Muhammad Amir Akmal Dato' Awang Buhtamam berkata, tradisi yang diamalkan ini bukan sahaja memeriahkan bulan Syawal, malah turut mengeratkan silaturahim antara keluarga serta penduduk kampung. Program ini adalah satu program yang telah menjadi budaya di kampung ini, di mana program ini sentiasa diadakan pada tahun-tahun. Dan program ini juga telah dimulakan pada awal tahun 1990-an lagi, masa saya masih kecil. Jadi di sini kita boleh lihat di mana keunikan yang ada di Kampung Beringis ini. Di samping itu juga program inilah orang kata boleh mengeratkan silaturahim di antara warga di Kampung Beringis ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam pertandingan bercucul Kampung Beringis di Papar. Pertandingan ini menerima sebanyak 30 penyertaan tahun ini dengan menampilkan pelbagai kelainan dan idea kreatif tersendiri. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui memberitahu bahawa proses menghasilkan susunan pelita ini memakan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk disiapkan. Mula bikin ini susul ini kami mula 2 minggu yang lalu lah. Penyertaan ini semua adalah sanak saudara, semua family lah ikut. Kalau saya satu orang dah jauh boleh kan. Persediaan kami orang ni sebenarnya dah masuk minggu kedua berpuasa. Kita orang dah mula apa orang kata mencari bahan-bahan untuk membuat corak lampu susul ni lah.
Program Anjuran Masjid Kampung Beringis Papar dan Persatuan Anak Jati Papar Peranti menobatkan Roslan Haji Jamrin sebagai pemenang diikuti Ajmain Haji Jeli dan Mazlan Nordin di tempat kedua dan ketiga. Johan menerima hadiah wang tunai RM1,800, kedua RM1,500 dan tempat ketiga RM1,200. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Dengan itu, salam Aidilfitri dan kembali bersama dengan Miza di Angkat 10. Miza? Baik, terima kasih Radwin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kami, warga Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta semua agensi-agensi di bawahnya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam di Malaysia. Sempena bulan Syawal yang mulia ini, saya berharap kita dapat pastikan rumah kita dalam keadaan selamat, makan, berpada-pada dan berjimat cermat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Bertemu kembali. Baiklah saudara, kita terus saja lintas langsung ke Sarawak dan antara fokus hari ini ialah suasana sambutan Hari Raya kedua di Sarawak. Perbincangannya bersama Bung Mawin di sana. Silakan Bung Mawin. Baik, terima kasih Mirza. Sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang memasuki hari kedua di Astana Negeri meriah dengan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat. Pada majlis itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tok Puan Ragat Kurdi Taib meluangkan masa bersalaman dan beramah mesra dengan tetamu yang hadir. Rata-rata yang ditemui RTM berasa teruja dapat berkunjung ke rumah terbuka tersebut. Gembiralah, sudah lama mau bergambar dengan dia. 很多人很热闹，第一次咯，体验带小孩子来。 Memang kami setiap tahun di situ. Kami setiap tahun datang, bila ada raya-raya memang kami akan datanglah dekat situ lah. Dekat Astana tu. Ini first time saya datang dan sangat banyak orang datang beraya. Saya agak terkejut dan suasana sangat meriah lah. Kami happy sangat-sangat dapat beraya di rumah TYT. Semua ada bangsa kaum nak. Kaum kita tu ada semua di situ. Kira-kira 2,000 orang hadir memeriahkan majlis Rumah Terbuka Aidilfitri hari kedua yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang bermula pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari tadi. Baik, sementara itu, Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini turut meluangkan masa menyerikan Majlis Rumah Terbuka hari kedua Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Ketibaan Tun Pehin Sri Taib dan isteri Tok Puan Ragat Kurdi Taib disambut oleh Premier Sarawak dan isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang. Yang di-Pertuan Negeri dan isteri meluangkan masa hampir sejam menjamu selera dan beramah mesra bersama-sama tetamu kehormat yang terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta orang ramai. Turut hadir ialah Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijasono. Saudara, amalan kunjung mengunjungi dan berkongsi kemeriahan perayaan bersama pelbagai kaum di Sarawak merupakan budaya yang harus dikekalkan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata ia menggambarkan rakyat di Sarawak hidup dengan aman dan makmur meskipun terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Inilah saya nampak bahawa menggambarkan Sarawak aman, makmur dan kita dapat meneruskan usaha untuk membangunkan masyarakat dan juga Sarawak ke arah satu tahap yang lebih baik untuk masa-masa depan.
Dato' Patinggi Abang Johari ditemui pemberita pada rumah terbuka Aidilfitri beliau di Kuching. Hari kedua rumah terbuka Aidilfitri beliau terus meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung dari pelbagai lapisan masyarakat sejak dibuka bermula pukul 10 pagi tadi. Beraneka juada istimewa seperti lemang, sate, rendang dan mi kolok disajikan kepada para pengunjung yang hadir. Semalam lebih 10,000 pengunjung direkodkan mengunjungi rumah terbuka Premier. Kes COVID-19 di Sarawak kekal rendah berbanding semenanjung Malaysia walaupun terdapat kemunculan varian baru XBB1.16 Arcturus. Walaupun begitu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas menyeru rakyat Sarawak agar terus berwaspada bagi mengelak peningkatan jangkitan. Ketika ditemui media di Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Premier Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menambah, walaupun terdapat vaksin terhadap COVID-19 dan ketersediaan ubat seperti Paxlovid, COVID-19 tidak seharusnya dirawat seperti selsema biasa. Beliau turut menasihati mereka yang ada gejala demam dengan suhu tinggi untuk pergi segera ke klinik untuk mendapatkan ujian. Dilaporkan pada 20 April bahawa 6 kes positif COVID-19 yang disebabkan oleh varian XBB1.16 Arcturus telah dikesan di Sarawak. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata varian Arcturus bertanggungjawab terhadap peningkatan drastik dalam jumlah kes positif di India dan negara lain baru-baru ini. Berkenaan itu, Dato' Amar Douglas Sugah berkata semua sampel positif yang dikumpul di Sarawak dihantar ke UNIMAS untuk mengenal pasti varian COVID, tetapi asal-usul jangkitan masih ditentukan. Baik, jumlah kemasukan pelancong ke Sarawak pada tahun ini dijangka mampu melangkau 4 juta orang menjelang penghujung tahun ini berdasarkan catatan peningkatan jumlah kemasukan pelancong pada suku tahun pertama 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pada suku pertama tahun ini, Sarawak telah menyaksikan jumlah kemasukan pelancong seramai 496,636 orang berbanding 10,563 orang pelancong dalam tempoh yang sama tahun lepas. Jelas beliau pada bulan Mac 2023 sahaja, seramai 323,960 orang pelancong telah direkodkan, iaitu peningkatan sebanyak 272.88% berbanding 86,881 orang dalam tempoh yang sama tahun lepas. Daripada jumlah tersebut, 168,627 orang merupakan pelancong luar negara, manakala jumlah pelancong domestik yang direkodkan adalah seramai 123,333 orang. Justru beliau yakin dengan penganjuran pelbagai aktiviti di Sarawak bermula pada bulan Jun sehingga ke penghujung tahun ini nanti, Sarawak akan menerima lebih ramai lagi pelancong dari dalam dan luar negara. We are very much on target this year. I expect by October, kira 1 tahun ada 12 bulan. By the 10 month we will hit ataupun by the 9 month we will hit the 3 million. By December, I wouldn't be surprised we might even hit 4 million. We will be offshoot the target by about 1 million. We are very confident of that because bulan 1, bulan 2, bulan 3 normally a slow month. But the moment you hit June, that's where the rainforest start. June, July, August, September, October, November, December. That's the time when it hit. We never know. It might even hit 4.5 million this year. Dato' Sri Abdul Karim Rahman berkata demikian pada majlis rumah terbuka Aidilfitri beliau dan isteri Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar di kediaman mereka di Kuching hari ini. Antara orang kenamaan yang hadir mengunjungi kediaman beliau ialah Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Pembangunan Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Gerard Orentap Jabu, Menteri Kerja Raya Malaysia, Dato' Sri Alexander Nantalingki, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben, serta Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar.
Kami dari PBB Sibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Syed Hamzah, Ahli Majlis Tertinggi PBB Negeri Sarawak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam terutamanya yang berada di Sibu. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Syed Azmi bin Haji Wan Junaidi, Setiausaha Politik Premier Sarawak, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Hari Raya kali ini kita dapat mengukuhkan ukhuwah di kalangan masyarakat kita. Saya Muhammad Razali bin Hassan, Ketua Pemuda PBB Cawangan N55 Nangka, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga raya pada tahun ini akan memberi keceriaan kepada kita semua. Kami daripada Berkida Sibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Masjid An-Nur Sibu mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada umat Islam yang meraihkannya. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin. Seperti di negeri-negeri lain, Hari Raya Aidilfitri di Kedah turut disambut meriah. Aktiviti kunjung-mengunjung kekal menjadi tradisi mengeratkan silaturahim keluarga, rakan dan juga tawalan. Kita ikuti langsung bersama Siti Zada Osman di Kedah. Ya, terasa meriahnya di sini. Kepulangan warga perantau ke kampung halaman menjadikan Hari Raya Aidilfitri kali ini lebih bermakna. Di Kampung Lubuk Merbau Pedu, Padang Terap, tradisi kunjung-mengunjung kekal diamalkan. Yang jauh dirapatkan, yang dekat dieratkan. Demikian penyatuan ukhuwah Aidilfitri. Pastinya pelbagai menu dan juadah istimewa disediakan kepada tetamu. Ia memberi peluang kepada mereka untuk saling kenal mengenali dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Saya melihat rata-rata masyarakat yang ada pada hari ini ramai pulang ke kampung kerana mereka merasakan sebelum ini COVID-19, pandemik COVID, tidak dapat pulang berhari raya. Tapi pada hari ini diberikan peluang untuk ramai-ramai pulang berhari raya. Ramai anak-anak muda, masyarakat yang pulang ke kampung di desa ingin menikmati juadah. Juadah seperti yang kita ada pada hari ini seperti lemang, ketupat, kuih muih dan sebagainya. Inilah suasana masyarakat desa. Setiap kali Hari Raya Aidilfitri, istilah kunjung-mengunjung sanak saudara ni dah lama dipraktikkan oleh tok nenek kita dulu lagi. Tetapi di kampung ini saya tengok pada hari ini memang cukup meriah kerana terdiri daripada anak muda, kaum wanita, orang lama-lama yang datang beramai-ramai. Inilah kami penduduk Lubuk Merbau Pedu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 47,365.66 tan sisa pepejal yang dikutip sepanjang bulan Ramadan tahun ini di seluruh Kedah telah dan akan dilupuskan. Ia dibuat di 3 fasiliti sisa pepejal di negeri ini. Jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 3% atau 1,685.53 tan berbanding 49,051.19 tan sisa pepejal yang direkodkan pada bulan Ramadan tahun lalu. Dalam tempoh Ramadan lalu, sebanyak 34,365.66 tan sisa pepejal telah dilupuskan di semua fasiliti sisa pepejal di Kedah, iaitu di Jabi, Alustar, Padang Cina Kulim dan Belanga Pecah Langkawi.
Langkawi. Bagi memastikan pelupusan sisa pepejal berjalan lancar di semua fasiliti pada Aidilfitri ini, inisiatif memanjangkan waktu operasi dibuat iaitu di malam Hari Raya pertama dan Hari Raya kedua. Ia berikutan jangkaan peningkatan penerimaan sisa pepejal sepanjang tempoh tersebut. Dan untuk itu juga saya ingin menyuruh seluruh masyarakat dan rakyat negeri Kedah agar kita dapat menjaga kebersihan persekitaran kita supaya menjadikan negara ataupun Kedah sebuah negeri yang bersih, indah dan sejahtera. Dan kita juga ingin mengingatkan kepada perantau-perantau yang kembali dapat turut sama membantu mengekalkan kebersihan dan janganlah dibuang sampah merata-rata sesuka hati. Dan bagi masyarakat yang ingin menganjurkan jamuan-jamuan hari raya ataupun rumah terbuka, diharapkan dapat menguruskan sisa pepejal dengan sebaik mungkin. Beliau meninjau aktiviti pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam oleh syarikat konsesi Idaman Sdn Bhd di Alustar. Sementara itu, Ketua Perancangan dan Operasi Idaman Sdn Bhd, Ahmad Zikri Badrim berkata pihaknya telah meningkatkan penggunaan jentera dan tenaga kerja bagi memastikan kelancaran proses kutipan sisa pepejal. Environment Idaman Sdn Bhd akan memastikan operasi kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam adalah mengikut jadual dan frekuensi yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, operasi kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam adalah seperti biasa walaupun kita ada cuti umum Hari Raya Aidilfitri. Pengumuman kerajaan untuk bekerjasama dengan Persatuan Semen dan Konkrit Malaysia CNCA dan Permaju Perumahan Swasta untuk menawarkan harga semen pada kadar berpatutan untuk manfaat pemaju rumah mampu milik yang tertumpu kepada kategori rumah mampu milik berharga RM300,000 ke bawah disambut baik. Langkah itu sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung pembeli. Saya menyokong penuh hasrat iaitu Perdana Menteri untuk kos rumah bawah RM300,000 yang di mana kita tahu harga sedang meningkat dan menaik di seluruh Malaysia, bukan dekat negeri saja, seluruh Malaysia. Tetapi dengan satu formula dengan inisiatif kerajaan buat, kita menyokong penuh dan juga kita rasa satu peluang yang terbaik kepada atau rakyat dalam Malaysia terutamanya yang tidak ada rumah untuk memiliki rumah sepenuhnya. Terima kasih Perdana Menteri kerana memberi perhatian terhadap isu kenaikan kos bahan binaan terutama semen. Dengan inisiatif yang diumumkan, kita harap isu yang seringkali membelenggu para kontraktor dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pengurangan harga rumah maksimum sehingga RM5,000 mengikut jenis dan harga rumah itu melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM120 juta insentif swasta yang diberikan pembekas semen kepada pembeli rumah melalui Pemaju Perumahan. Insentif swasta ini dijangka mencukupi untuk pembinaan rumah mampu milik sehingga 24,000 unit. Sudah tiba masanya sukan angkat berat disenaraikan semula sebagai sukan teras negara dalam usaha memperkukuh aktiviti pembangunan atlet di negara ini. Ini kerana semakin ramai bakat dalam sukan itu menyerlah apabila menyertai kejohanan bertaraf antarabangsa. Antara pencapaian sukan tersebut 2 pingat emas yang disumbang oleh kem angkat berat negara pada kejohanan sukan Commonwealth Birmingham 2022. Timbalan Presiden Persatuan Angkat Berat Kedah, Firdaus Abdul Razak berkata, sukan angkat berat acap kali mengharumkan nama negara dengan menyumbang pingat emas ketika menyertai kejohanan peringkat antarabangsa. Justru usaha melahirkan lebih ramai pelapis dalam sukan tersebut perlu diberi perhatian serius dan digerakkan secara lebih agresif, terutama di peringkat akar umbi.
dia bila tak ada di sukan teras, sukan ni tak diletakkan sebagai kategori A lah senang kata. Dia kategori B. Bila kategori B, contohnya di peringkat sekolah, di peringkat MSN, sukar untuk nak buat pergerakan, bajet-bajet terhad. Tapi jika ada sukan teras, ada bajet yang clear, ada bajet yang sangat cantik, yang bajet yang orang kata apa, konsisten secara latihan, program carian bakat dan apa sajalah. Kita sebagai persatuan pun kita nak menyaport. Beliau ditemui RTM di Alustar. Angkat berat menjadi antara 3 sukan yang digugurkan daripada senarai sukan teras negara selain sepak takraw dan taekwondo pada 2017. Ia susulan prestasi sukan angkat berat itu yang semakin merosot serta pelbagai masalah disiplin seperti kegagalan beberapa atletnya dalam ujian doping. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapan Padi untuk petang ini. Saya Siti Zaidah Usman mewakili warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam khususnya di Negeri Kedah. Raya sama-sama kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Zaidah. Baik, peristiwa dihempap motosikal sendiri sebulan yang lalu mengubah nasib seorang pekerja syarikat pembersihan Hasan Mat Isa, 66 tahun. Dia kini terpaksa menyambut hari lebaran di atas kerusi roda selepas ususnya disahkan pecah. Insiden malang itu berlaku di rumah mereka selepas balik dari kerja. Hasan kemudian dikejarkan ke Hospital Sultan Abahiyah HSB Alustar dan doktor mengesahkan ususnya pecah. Pukul 11 dia balik, makcik pun balik pada menjaga, makcik pun duduk menjaga juga sikit-sikit. Balik mai tengok dia duduk ada depan dah. Dia suruh telefon ambulan, dia kata dia tak tahan sakit. Tu yang makcik telefon ambulan mai ambil tu. Pergi sana hospital cek semua, dia kata usus pecah. Tu yang operation pun doktor pun tak bagi jaminan lah. Doktor kata 50 lah. Tengok keadaan dia tu. Tapi Alhamdulillah lah. Hati Tuhan Maha Kuasa no. Umur panjang ni. Mereka menerima kunjungan Pengerusi Pertubuhan Gagasan Generasi Gemilang Kuala Kedah, Dato' Abdul Muttalib Harun di rumahnya di Kampung Ulu, Kuala Kedah hari ini. Sempena kunjungan pada Hari Raya kedua itu, Dato' Abdul Muttalib turut mengulurkan sumbangan. Saya hadir untuk berkunjung ke rumah Bang Hasan bagi bertanya kabar dan menyampaikan sedikit sumbangan Hari Raya. Tanda simpati kita kepada Bang Hasan atas khidmat yang telah beliau berikan kepada masyarakat. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamal Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Semangat perpaduan di bawah payung Malaysia Madani antara elemen utama yang diterapkan dalam penganjuran rumah terbuka sempena Aidilfitri ini. Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata ia dapat dilihat dengan kehadiran pelbagai kaum ke setiap rumah terbuka. Beliau berharap menerusi penganjuran rumah terbuka, hubungan antara kaum di negara ini dapat terus dieratkan bagi mengekalkan keharmonian dan keamanan negeri dan negara. Ini adalah memang untuk perpaduan kaum lah, kerana bagi saya dengan semangat Malaysia Madani yang telah diterapkan oleh Kerajaan Pusat dan ditunjukkan pula oleh Kerajaan Negeri Melaka oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang baharu, iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jadi saya menjangkakan setiap rumah terbuka baik peringkat Exco ataupun ADUN akan dapat lebih meriah lagi kali ini dengan suasana yang harmoni yang ditunjukkan oleh Kerajaan Malaysia Madani ini, insya-Allah.
Datuk Rais ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Krubung, Melaka. Turut hadir yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof serta barisan Esko dan Timbalan Esko Kerajaan Negeri. Kepelbagaian Bangsa turut sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri menerusi Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Undang Luak Johor. Undang Luak Johor Datuk Muhammad Haji Abdullah berkata penganjurannya bertujuan merapatkan silaturahim antara masyarakat setempat dengan institusi undang. Rumah terbuka untuk Luak Johor, dia bertujuan untuk merapatkan hubungan di antara Datuk Undang dengan rakyat. Jadi dalam penganjuran tu semua rakyat dijemput hadir dengan penglibatan semua lapisan masyarakat, termasuklah pemimpin-pemimpin di peringkat persekutuan. Saya juga menjemput, begitu juga kepada ketua-ketua jabatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Undang Luak Johor. Majlis berlangsung pukul 11 pagi hingga 4 petang itu dihadiri 1,500 pengunjung. Dan perasaan saya berasa gembiralah kerana dengan adanya rumah terbuka ni dapat mengeratkanlah hubungan antara Luak Johor dengan masyarakat sekalian. Saya sangat gembira, sangat bersuka hati, sangat berpuas hati kerana Tok Johor dapat meraihkan rakyat yang ramai di kampung ini. Sangat berpuas hatilah, makan pun istimewa, puas hatilah. Saya berasa sangat gembira lah dapat menghadiri jamuan pada hari ini. Sebab sebagai masyarakat majmuk, kita perlulah menghadiri rumah terbuka macam ni kan. Baru kita boleh mengeratkan perpaduan, kita boleh mengenali adat-adat Undang Johor. Seorang imam masjid yang dilanggar sebuah pacuan 4 roda di Jalan Parit Haji Yusof Benut Pontian Johor semasa pulang menunaikan solat sunat Aidilfitri 10:05 pagi semalam. Selamat. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Sofi Taib berkata mangsa berusia 39 tahun cedera di mulut dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Manakala pemandu pacuan 4 roda lelaki berusia 33 tahun ditahan untuk siasatan dan dibebaskan dengan jaminan polis sementara kertas siasatan dilengkapkan. Saringan air kencing terhadap pemandu negatif dadah. Polis menerima laporan 2:17 petang semalam dan video kemalangan berdurasi 34 saat itu tular di media sosial. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Penyampai suara latar iklan dan pengacara popular sekitar era 70-an dan 80-an Ramli Abu Bakar meninggal dunia pada usia 78 tahun awal pagi tadi. Berita sedih itu dikongsi selebriti Darling Azri di Facebook hari ini selepas dimaklumkan oleh anak sulung Allahyarham. Menurut Darling, Allahyarham meninggal dunia sekitar pukul 2.30 pagi tadi di rumah anaknya di Kundang, Rawang. Jenazah dimandi dan dikafankan di Masjid Nurul Yakin, Kampung Permatang, Kundang serta disolatkan selepas solat Zuhur. Bagaimanapun, punca kematian penyampai berita televisyen veteran itu tidak dinyatakan. Allahyarham pernah bertugas sebagai penyampai berita radio televisyen Malaysia RTM sekitar awal 70-an. Beliau terkenal sebagai suara emas kerana meminjamkan suara sebagai suara latar dalam pelbagai iklan radio dan televisyen. Antaranya iklan produk tembakau dan Hill selain digunakan dalam mempromosi rancangan televisyen.
Ramli juga pernah berlakon bersama Allahyarham Tan Sri P. Ramli menerusi filem berjudul Gagak Hitam sebagai watak pembaca berita selain membintangi filem Menanti Hari Esok arahan dan lakonan Allahyarham Tan Sri Jen Samsudin pada 1977. Tempat menarik di sekitar Kuala Lumpur menjadi tumpuan rakyat tempatan termasuk warga kota untuk bersantai sempena cuti perayaan Aidilfitri. Dataran Merdeka, Tugu Negara, Taman Titiwangsa antara destinasi pilihan warga tempatan selain warga asing. Berbezalah dengan hari biasa kan. Kalau tak jam, susahlah kita nak keluar rumah kan. Hari ni berbezalah tengok jalan lengang dari kereta sangat. So senanglah nak pergi beraya. Tempat macam ni lah. Tak gambar kan. Buat kenangan. Tahun ni kita raya kat KL je lah. Kita orang pilih dataran ni sebab dah lama tak turun kat KL. Lepas pemandangan pun cantik kan. Nak ambil gambar semua view. So lepas ni kita nak beraya kat rumah adik-beradik pula. Daripada kecil memang kita akan cari taman-taman sini lah. So this year memang first time nak datang sini. Tengok macam hari ni macam lapang je. Macam ada banyak tempat untuk tak gambar kan. Inilah peluang kami melihat kawasan Kuala Lumpur ni yang orang kata lengang daripada aktiviti jalan kaki keliling Kuala Lumpur Dataran Merdeka. Lepas ni kami nak ke KLCC pula, tengok suasana dekat KLCC dan Menara Kuala Lumpur. Lepas ni ingat nak pergi Tugu Negara. Sebab sekarang masa yang sesuai lah. Sebab jalan tak jam, tak sibuk. Jadi bolehlah datang. Hari biasa susah nak datang sini. Dari Gombak datang ke Titiwangsa pada hari ini untuk sesi fotografi kami sekeluarga lah. Dan selepas ini insya-Allah kami akan bergerak ke Melaka, pulang ke kampung. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Lebih 3 tahun berdepan dengan wabak COVID-19, masyarakat juga sudah mula mengamalkan norma baharu dalam menyambut Aidilfitri. Namun bagi mereka yang kehilangan insan tersayang akibat wabak itu, pastinya luka masih tersisa. Wartawan Siti Nurul Husna Buhari selami keperitaan Balu dan anak-anak yatim istimewa dalam nota terakhir Corona. Saya pun tak salam. Tak perlu. Masa suami ambil kunci kereta dekat muka pintu masa tu tak dekat pintu. Suami cakap nanti I balik ya. Tapi dia tak balik rumah kami kak. ...22 Julai 2021 menjadi tarikh yang takkan pernah dilupakan. Dalam video call terakhir tu, suami saya dalam keadaan begini kak. Dia di atas katil, dia dalam keadaan duduk macam ni. Muka dia merah, badan dia merah. He look very fresh kak. Tak sakit kak. Suami saya tak nampak sakit. Bila doktor call the next day, dia kata, I'm sorry for your loss. Kehilangan insan tersayang akibat COVID-19 tidak seperti kematian lain kerana saat itu tiada lagi pelukan terakhir, tiada renungan wajah atau tangan kaku yang mampu digenggam. Trauma waris COVID ni lain daripada yang meninggal, cara yang lain. Kami tak dapat sentuh. Kami tidak ada proper pengebumian seperti yang lain-lain. Kami yelah tak tahu apa yang berlaku dekat husband di waktu terakhir dia. Sebab tak boleh nak masuk kan, tak boleh nak buat apa. And then trauma kami berterusan
Sebab bila you hari-hari waktu tu lepas suami meninggal pun hari-hari diceritakan tentang statistik kematian, and you know that your husband is part of that statistic. Menjadi balu bukan pilihan sesiapa. Bergelar anak yatim adalah kenyataan pahit yang perlu diterima. Namun siapalah kita dalam menolak takdirnya yang esa. Kalau misalnya cakap pasal Yaya, mesti rasa sedih lah. Sebab kalau macam Umi marah-marah je, mesti Yaya akan cakap dengan Umi, janganlah marah, anak tu kena tegur semua. Masa macam dah tengah malam-malam tu, masa bila Mak ingat tu baru masa macam rindu. Mak dah terbiasa dah macam dah tak ada ayah tu, sebab macam dah lama. Baik, sekian berita wilayah. Kami di Bilik Berita RTM mengucapkan salam Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madan. Tu di sana buluh lemah, molek dipotong biasa mepanjang. Jom dicari ayam dara, jadi penyedap masak rendang bonda. Sudah dipesan tadi, jangan